Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, apa khabar semua? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada hari ini. Hari ini hari Ahad ya, 27 September. Dan Alhamdulillah kita pun telah orang kata pagi-pagi pukul 10.30 ni anda pun dah siap solat duha semua kan? Mungkin sudah beberapa ayat kita baca pagi ini. Kalau kita menghafaz ada beberapa ayat kita hafaz. Kalau tidak, mungkin kita buat amal yang lain. Kita telah bersedekah, kita telah baca Fatihah, kita telah baca tasbih, takbir semua tahmid, baca hauqala, la haula wala quwata illa billah. Tentu semua kita kena ingat tu setiap hari apa sebenarnya yang telah kita laksanakan untuk hari ini. Kalau belum, kita marilah sama-sama laksanakan. Dan sekarang ini kita insya-Allah kita niatkan bersama-sama untuk mencari ilmu. Saya pun sebenarnya bukan memberi ilmu tetapi juga sama-sama mencari ilmu. Bonda juga berusaha untuk menambah ilmu, mudah-mudahan kita dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niatkan itu kita kalau kita duduk pun kita kata kita duduklah tengok handphone ke, kita doa dan kita niatkan kita mencari ilmu. Kalau kita buat dengar sambil kerja pun kita masih lagi terus meniatkan bahawa kita sedang mencari ilmu. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dikasihi Allah dan mendapat rahmat dan hidayahnya. Kita buat masa ni ada Kamisah, ada Nur Hisham, ada Zurina. Saya tahu kalau Nur Hisham masuk dia tolong semualah dia tolong share banyak. Sebab itu selalunya kalau ni mudah-mudahan ramai yang buat begitu. Saya mudah-mudahan Allah beri pahala dan ganjaran kepada anak dia Nur Hisham yang suka dia apa-apa saja, bukan saya saja tapi saya tengok banyak majlis ilmu dia suka share. Malah saya juga, bonda juga menonton apa yang dia share selalunya. Jadi itulah yang seharusnya kita lakukan. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Hari ini hari Ahad, mungkin kita bercuti, mungkin sedang bercuti. Saya dengar jalan jam daripada semalam, rungutan-rungutan berlaku jalan jam, pergi Cameron, pergi PD, semua penuh. Mungkin mereka melepaskan cita-cita sebelum ni nak bercuti, tak boleh kerana PKP. Tapi awas sahabat semua, kita masih dalam PKP dan kita perlu lagi, kita masih dalam proses pemulihan dan pertambahan-pertambahan yang kita dengar itu menakutkan juga. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah, kita dijauhi daripada
segala bala bencana, sama ada yang kita nampak ataupun tidak nampak, dan kepada yang pergi bercuti, mudah-mudahan semua selamat pergi dan selamat kembali, dan kembali ke rumah masing-masing dengan fresh, semangat untuk beribadah kepada Allah. Niatkanlah percutian itu untuk mencari keredaan Allah, niatkanlah percutian itu membawa anak-anak bergembira melihat keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa peringatkan anak-anak tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa peringatkan keluarga, isteri, suami dan sebagainya bahawa apa yang kita nikmati itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita lekang daripada kita punya pemikiran, daripada sebutan di mulut tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita dalam peliharaannya. Ya, sebab kalau kita dalam rumah pun kalau nak berlaku bala bencana, dia akan juga berlaku. Jadi kita jangan lupa untuk sentiasa berdoa meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita di dalam restu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya pinkan satu. Kamisa, Kamisa anak anda dari Singapura. Apa khabar di sana? Mudah-mudahan semua sihat sejahtera ya. Dan kita memenuhkan masa kita untuk sentiasa mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, bersahabat dengan semua untuk sama-sama mencari redha Allah untuk sama-sama ke syurga. Saya nak sebut bersama ke syurga ni. Selalu sangat baca tentang sahabat syurga, kita pun selalu sebut sahabat syurga. Sebenarnya itu adalah doa. Maksudnya kita doa dan kita beramal untuk ke syurga. Bukan hanya kita sebut tetapi kita zahirkan ataupun kita lakukan perbuatan yang boleh membawa kita ke syurga, yang boleh membawa persahabatan kita ke syurga. Kita banyakkan contohnya kalau kita menemui sahabat, kita beri salam, banyakkan sebut Allah Subhanahu Wa Taala, menyebutkan zikrullah. Mudah-mudahan sahabat kita pun menyebut, dan apabila menyebut mereka akan mengingat dan menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita banyak zikir, insya-Allah kita tidak banyak bergosip perkara yang tidak bagus bergosip perkara yang membawa kepada haram. Hari ini kita akan baca tentang dosa besar, tapi belum, kita ada satu ayat lagi sebelum sampai kepada ayat yang dosa besar tu. Okey, kita kembali kepada apa yang kita baca yang lepas. Kita baca tentang ayat 39. Ayat 39 kan? Ayat 29 baru. Allah, saya ingat dah 39. Ayat 29. Ayat 29 tentang Allah melarang kita memakan yang haram, memakan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita memakan saya dah cerita panjang yang lepas. Maksudnya ada sumber bukan sahaja halal dari segi makanan, zat makanan itu sendiri. Contohnya bukan sahaja haram kerana dia tidak sembelih, kerana dia bercampur dengan najis, kerana tidak suci dan sebagainya, tetapi yang dimaksudkan dengan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ialah kita dilarang memakan ataupun mendapatkan harta daripada harta yang bercampur dengan benda yang batil. Itulah Bonda dah banyak cerita penipuan, rasuah, riba dan sebagainya. Hari ini kan kita akan sambung dalam cerita tentang riba dan sebagainya kerana ayat yang menceritakan tentang dosa besar itu ada menyebutkan perkara tersebut. Kemudian kita lihat ayat yang kita baca hari ini. Kita mulakan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa man yaf'al zalika udwanan wa zulma. Sesiapa yang berbuat demikian dengan menceroboh dan iniaya orang, fasawfa nuslihi nara, maka kami akan masukkan dia dengan balasan yang dosa. Nuslihi nara, masukkan ke dalam neraka.
sedikit. Dan bahan yang sedemikian, wa kana zalika 'ala Allah yasira, dan Allah mudah saja, Allah sangat mudah untuk saya tak boleh nampak pula. Balasan sedemikian itu adalah mudah bagi Allah, dan sesiapa yang melakukannya, Allah boleh membalas dosa. Allah boleh membalas apa yang kita lakukan. Allah dah terangkan dalam Al-Quran, tapi kita langgar juga. Berarti Allah boleh sahaja membalas ataupun menyatakan bahawa apa yang kamu lakukan di dunia itu atas kedegilan kita, atas kedegilan dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dah larang tapi kita buat juga. Itu maksudnya. Okey. Jadi ayat yang ke-30 ini adalah menguatkan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan la ta'kulu amwalakum bil batili, maka datang ayat ini sebagai penguat mengatakan sesiapa yang melakukan, wa may yaf'al zalika, sesiapa yang melakukan itu, udwana, dengan menceroboh dan menganiaya. Yang lepas kita dah cerita rasuah itu orang kata saya tak aniaya. Sebenarnya kita aniaya hak orang lain. Kerana kita membayar rasuah, maka kita merampas hak orang lain yang sepatutnya dapat. Ataupun kalau kita mengambil rasuah, kita melakukan, memberikan meluluskan atau membolehkan atau apa sahaja yang berkaitan dengan rasuah tersebut kepada orang yang tidak sepatutnya mendapatkannya, maka itu dinamakan menginiaya. Nanti kata saya tak niaya orang pun, rasuah tu saya yang bayar, saya yang dapat, saya yang, maka saya tak niaya orang. Niaya. Benda dia cakap. Hari tu kan, bila contoh kalau kita dapat tender dengan rasuah, tender itu kita dapat sepatutnya hak orang lain, sebab orang lain memberikan paperwork yang lebih baik, yang mungkin lebih berpadan harga, lebih berpadan dengan dia punya peruntukan dan sebagainya, tetapi kita ambil macam tu. Maknanya kita menipu, bukan menipu seorang tetapi menipu ramai, termasuklah pengguna yang lain dan sebagainya. Mungkin kata saya tak rasuah tu, saya rasuah saya apa-apalah yang berkaitan, mungkin yang berkaitan dengan hukum dunia dan sebagainya, tetapi hukum dunia itu selalunya berkaitan dengan manusia lain. Jadi ini berlaku penganiayaan namanya. Begitu juga kalau kita kata tadi mungkin mengambil harta sama ada secara macam benda sebut yang lepas, mungkin kita tanah orang, kita ceroboh, itu pun penganiayaan. Atau kita pindah nama tanpa undang-undang juga dia boleh sebenarnya menjaga kita, tetapi kadang-kadang orang menipu ni boleh je dia langgar undang-undang mengikut yang cara mereka yang tersendirilah. Saya pun tak tahu nak cerita macam mana, tetapi ada berlaku. Tetapi bagi yang faham undang-undang ni dia boleh tuntut balik lah. Dan banyak lagi yang berkaitan yang dikatakan pencerobohan itu tidak boleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan fasawfa nuslihi nara, mereka akan dibalas dengan api neraka, dicampakkan, nuslihi nara, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Wa kana zalika 'alallahi yasira. Bukan susah Allah nak balas kita. Senang saja. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha adil. Yang dimasukkan itu mereka yang menipu di dunia. Maka Allah boleh mengampunkan. Tetapi Allah itu maha adil. Bila kita telah menganiaya orang, maka Allah akan balas di akhirat. Apatah lagi kalau yang dianiaya itu berdoa, mudah-mudahan penganiayaan itu dibalas oleh Allah. Kena ingat dakwatul mazlumi mustajabah. Doa orang yang dizalimi itu makbul. Jadi jangan zalimi orang, nanti
Kalau dia tersentap di hati, maka dia menjadi doa. Kalaulah dia doakan kita balasan yang di akhirat nanti, alangkah dahsyatnya hidup kita. Jadi apa-apa janganlah inaya orang lain. Sama ada kita inaya dengan kata-kata, inaya dengan harta, inaya dengan fizikal, itu adalah tidak wajar dan perlu kita jauhi dan jauhi. Terutamanya dari segi kata-kata. Kita bercerita tentang harta tapi bonda selitkan juga tentang kata-kata. Sebab kita selalunya lupa tentang kata-kata ni. Kita rasa setakat kata-kata tak ada masalah. Tapi tahulah bahawa terutamanya sekarang tentang media sosial dan macam-macam dalam Twitter, dalam WeChat, dalam WhatsApp, dalam Facebook, apatah lagi Insta, boleh saja orang menyebut sesuatu yang boleh menyakitkan hati. Maka dalam keadaan ini, sekiranya yang disakiti itu berdoa, maka dia dianggap dizalimi. Sekiranya perkara itu terutamanya perkara yang tidak benar dan kita timbulkan fitnah, maka itu adalah tidak wajar. Jadi berhati-hati. Okey, kita sekarang masuk kepada ayat yang ke-31 yang bonda tuliskan dalam tajuk kita tentang dosa besar. Tajuk tu bonda nak kata jauhilah dosa besar. Bonda nak kata dosa besar. Berhati-hati. Memang betul lah kita kena jauhi. Dalam ayat ini pun mengatakan in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ayat ini sebenarnya memberitahu in tajtanibu, sekiranya kamu jauhi kabair, dosa besar, ma tunhauna anhu, apa yang ditegah, nukaffir ankum, maka akan ditutup sayyiatikum, segala keburukan yang lain. Maksudnya, kalau kita jauhkan dosa besar, maka Allah akan tutup atau ampunkan dosa-dosa lain, dosa kecil. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kamu akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi nanti pun bila baca ni, kita pun terdetak dalam hati. Wah, boleh buat dosa kecil. Asalkan kita tidak buat dosa besar. Sebenarnya kita kena faham ayat ni betul-betul. Bukan maksudnya kita ini tinggalkan dosa besar saja. Tetapi yang peringatan yang paling berat ialah dosa besar mesti ditinggalkan. Sebab kita ni manusia biasa, ada saja kita tidak sengaja melakukan dosa kecil. Kalau sengaja pun banyak-banyak jadi banyak juga. Dosa kecil tu macam mana? Kita cerita dulu dosa besar. Dia kalau mengikut mazhab ataupun mengikut ulama tafsir, dosa besar itu ialah dosa yang dosa yang kalau di dalam ayat Quran dia kata contohnya dia sebut kemudian di akhir lahum azabun alim, ada azab yang pedih, itu dosa besar lah tu. Sebut lagi akhirnya kata fayudhum, macam inilah dia kata fayuslihi, dia akan masukkan dalam api neraka. Dalam ayat yang mengambil harta orang lain tu, menipu harta orang lain, ayat sebelumnya dia sebutkan kan, akhirnya dia akan masukkan neraka. Maka mengikut pandangan ulama, semua ayat-ayat yang begitu menunjukkan bahawa dosa yang diceritakan itu adalah dosa besar. Jadi kalau kita baca Al-Quran, dia dah terangkan orang yang macam ni dimasukkan ke neraka, khalidina fiha, dia akan kekal, itu selalunya syirik, apa semua itu kekal dalam neraka. Dan ataupun sebut orang yang macam ni balasannya neraka. Itu menunjukkan bahawa pelaku dosa itu, pendosa itu adalah dosa besar. Dan untuk untuk meninggalkan dosa besar bukan tak boleh. Kita boleh bertaubat dan sebagainya. Cuma kita kena ingat,
dosa besar ini tidak boleh disengajakan. Nak minta ampun tapi kita menyengajakan, maka agak sukarlah ya. Okey, terlanjur sebut dosa besar ni, saya nak bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang 7 dosa besar. Saya ingat lagi saya dulu belajar kat Mahat Johor Bahru, masa sekolah menengah, masa sekolah Arab lah. Dan dia ada, kita panggil muqarrar ataupun silibus untuk hadis. Dan kami belajar hadis ini. Guru kami tu dah meninggal, Allahyarham, Dr. Ustaz Saleh Sinwan. Dia asal Singapura, duduk di Johor lah. Dan dia mengajar kami tentang hadis ini. Bunda ingatlah sampai sekarang tentang dosa besar itu. Walaupun tahulah kalau kita sekolah menengah tu kita rasa masa umur tu panjangnya hadis ni, macam mana nak ingat, bahasa Arab pun tak pandai lagi, jadi nak susun hadis itu susah. Tetapi Ustaz tu ajar begini je. Ingat saja apa dia 7 dosa besar yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis sahih dan dia terdapat dalam muttafaq alaih, kita kata ada dalam Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, diriwayatkan juga oleh Abu Daud, diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i. Jadi hadisnya macam mana? Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Qalu ya Rasulullah. Jadi sahabat tanya, apa dia ya Rasulullah? Ma hunna? Qal, Rasulullah menyebutkan yang pertamanya asyirku billah, mensyirikkan Allah. Sahabat syurga sekalian, para sahabat yang turut mendengar pagi ini, mengingatkan diri saya, diri bonda dan juga semua, syirik itu ada banyak ada banyak sebab orang menjadi syirik. Ada yang jadi syirik nyata. Syirik nyata tu menyengutukan Allah, mengatakan Allah itu lebih daripada satu. Contohnya dia kata boleh sembah ini, boleh sembah ini, itu syirik nyata. Ini berlaku banyaklah juga, tapi sekarang mungkin kurang. Orang suka pergi ke makam-makam, baca doa, berdoa kepada makam itu, sebenarnya kita berdoa pada Allah. Itu boleh membawa kepada syirik. Kalau banyak memang niatnya minta pada itu, dia jadi syirik lah. Tapi kalau hanya pergi memohon moga Allah memberi barakah kepada si mati dan kita juga turut mendapat barakahnya, itu lain lah. Tetapi meminta solat, dia solat pun dekat makam, menghadap makam, solat menghadap Kaabah, dia bagaimana? Itu perkara yang boleh membawa kepada syirik. Ada juga syirik yang perbuatan ataupun amal. Saya rasa bonda dah pernah terang, tapi tak pernah bonda ulang lagi. Contoh kita melakukan dosa. Kita melakukan dosa. Contoh tinggalkan solat lah yang jelas. Itu dosa yang inilah kan. Meninggalkan solat. Lepas tu kita kata, oh tak apa, tinggalkan solat ni sekali-sekala. Sekali-sekala dia kata. Tak apa tinggalkan solat. Mu kata tak apa tu. Ini hukum Allah. Allah kata mesti lakukan dalam apa keadaan pun. Tidak ada yang dikatakan sekali-sekala. Jadi kalau tidak ada sekali-sekala, bila Allah kata wajib dan kita kata boleh, itu boleh membawa kepada syirik. Kalau Allah kata boleh, kemudian kita kata haram, juga sebaliknya boleh membawa kepada syirik. Jadi kita hati-hati. Jangan kita kata, saya beriman kepada Allah, saya orang Islam, saya tidak syirik. Tetapi ada perlakuan-perlakuan atau kata-kata yang boleh membawa kepada syirik. Membawa kepada syirik. Kadang-kadang kita ni menyusun bicara itu juga, kita kena susun mengikut cara Islam. Terutamanya dalam mendidik anak-anak lah. Contohnya, anak kita ni degil.
Kata nanti degil masuk neraka. Betul kan? Kalau tinggalkan solat masuk neraka. Tiba-tiba anak kita jadi baik. Dia pun belajar bersungguh-sungguh. Dia pun berjaya. Kita pun cakap, tengok hasil kerja mak ni. Kamu berjaya. Kalau tak mak tak bebel, kamu tak akan berjaya. Bunyi biasa saja. Tetapi ingat, kita tidak mengingatkan anak kita tentang kuasa Allah. Tu dia. Ingatkan tak anak kita tentang kuasa Allah? Jadi bila anak kita berjaya, kita pun seharusnya begini. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kamu dah berubah nak, dah jadi orang baik. Allah merahmati, Allah izinkan kamu jadi anak yang baik. Dan Allah izinkan kamu, berikan kamu, anugerahkan kamu kejayaan. Tak susah kan untuk mengajar anak kita sentiasa menjaga imannya. Tetapi kalau kita didik dengan kata yang cara yang satu tadi, itu adalah mendidik anak kita secara tidak sengaja menjadi kepada, boleh membawa kepada syirik. Seolah-olahnya kita yang menjadikan dia berjaya. Sedangkan kita, apalah yang ada pada kita? Kita ni hanya penyampai. Kalaupun kita didik, kalaupun kita buat apa sahaja tetapi Allah tidak beri, maka dia tidak dapat juga. Jadi hati-hati ya. Kita ajar anak kita supaya jauhkan diri daripada syirik. Memanglah yang kita takut ialah syirik yang benar-benar. Contohnya pergi menyembah selain daripada Allah. Yang sentiasa meminta selain daripada Allah ya. Minta selain pada Allah. Kita berubat tu bukan meminta. Kita berusaha. Kita pergi jumpa doktor, kita tanya penyakit kita dan doktor kata makan ubat ni. Bukan kita serahkan kepada doktor tu yang baikkan kita, tetapi itu usaha. Sebab itu kita sentiasa berdoa mudah-mudahan kita diberi kesihatan. Bunda selalu ingatkan, apabila kita buat sesuatu istikharah, kita ni nak berubat, istikharah kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan berubat yang kamu yang benar-benar sesuai dengan aku ya. Dan engkau redai ya Allah. Kalau kita doa macam tu, tak adalah kita pergi minta dengan pawang yang mungkin kata itu, kata ini dan menakutkan kita. Ya. Jadi ada banyak kaedah dan cara yang kita perlu jaga diri kita. Tapi paling tepat, paling sesuai, paling utama ialah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Bonda cakap terus terang, bila orang kata Bonda dulu, bila Bonda sakit, orang kata jangan kemo, nanti gini. Takutlah juga dalam hati. Tapi tempat kita untuk bertanya, tempat kita untuk meminta ialah Allah. Maka Bonda minta, ya Allah, tunjukkanlah yang sesuai, jauhkanlah saya daripada perkara yang memadaratkan, ya Allah. Istiharah dan istiharah. Sehinggalah hari bila doktor kata kena buat segera, hati terus terbuka. Saya pun reda, saya fikir inilah dia petunjuk Allah setelah saya meminta. Jadi orang cerita apa pun, Bonda sudah tidak berasa apa-apa. Kalau memang tidak sesuai dengan Bonda, Allah kata inilah jalan you mati, saya mati, ketika itu matilah saya dah meminta kepadanya. Itu kita dah buat Jadi minta, jangan putus asa daripada mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kakak Dayat dengar. Kakak Dayat kan, kita nak makan, kita nak jaga diet kita pun kita minta kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan yang saya makan ini halal dan sesuai dengan kesihatan saya. Saya perlu sihat. Ini Kak K selalu sebut dalam, saya panggil Kak K sebab orang panggil dia Kak K, kita, anak-anak saya tu. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita sihat supaya kita boleh beribadat, betul kan? Kakak Dayat, saya selalu tengok live dia pagi-pagi. Menarik boleh tengok Ruqayyah Muhammad punya Facebook ni. Dia banyak ingatkan cara-cara menjaga makanan, exercise yang sesuai. Tapi Bonda tak exercise dah sekarang, exercise gitu-gitulah. Dia ada sebut itu cycling, Bonda ingatlah kat rumah ni ada cycling sebab doktor pun kata jangan jangan jogging lagi, nanti tanah tinggi rendah jatuh susah. Jadi buat cycling dalam rumah. Alhamdulillah saya dengar. Jadi saya cadangkanlah siapa-siapa nak, dia pun ada buku
buku Diet Bukan Mitos. Betul, diet bukan mitos. Tapi kan kita ni sakit baru nak jaga diet, kalau kita sihat selalu tak jagalah kan. Benda lah tu agaknya. Tapi kita berusaha dan meminta kepada Allah supaya kita jauh daripada syirik. Jangan sekali-kali kita perlu berusaha dan perlu meminta kepada Allah. Tetapi yang utama ialah minta dulu. InsyaAllah Allah tunjukkan kaedah rawatan yang bagus. InsyaAllah Allah tunjukkan makanan yang sesuai kita makan. Ya Allah, tutuplah tutuplah nafsu makan saya pada perkara yang tidak sesuai untuk saya makan. Dan kita boleh minta begitu. Dan kita juga berusaha jangan jeleng-jeleng sangat makanan yang tak sesuai dengan kesihatan kita. Kita dah tahu dia tak sesuai, kita minta juga. Okey. Ini baru syirk. Dia ada 7 dosa besar. Kalau tak habis hari ini, kita sambunglah hari Selasa. Sebab sebenarnya syirik ini panjang lagi. Tetapi saya kira sahabat semua dah jelas banyak. Jangan sekali-kali kita sandarkan sesuatu itu selain daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara itu adalah kuasa Allah. Semua perkara itu adalah dalam pengetahuan Allah. Semua perkara itu adalah rahmat Allah. So kita kenapa meminta kepada yang lain? Kenapa kita macam-macam lah. Tapi saya sebut sekali lagi, ada yang dikatakan usaha. Dan usaha kita bersandar kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau hang pergi minta kat pokok, buang ancak di pokok, kemudian itu kata usaha, no, itu bukan. Kita buatlah yang logik, yang masuk akal. Macam Bonda ceritalah, Bonda pernah cerita dulu. Orang kata, oh ni kepala kena angin pasang. Saya pun tak tahu angin pasang macam mana. Angin putar, angin pasang tu lain maknanya. Angin putar dia kata, sebab tu padahal mungkin saya kena migraine atau vertigo masa tu. Lepas tu dia bagi sirih, suruh ulir badan, lepas tu campak ke sungai. Ya Allah, pergilah kamu cari, buanglah penyakit. Tak masuk akal kan, tak logik kan. Jadi kita buat yang logik-logik saja. Yang akal kita boleh terima sebagai satu usaha dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan yang kedua ialah as-sihru, sihir. Sihir ini memang disebut dalam Al-Quran, sihir itu ada. Sihir ada. Orang boleh sihir macam-macam sihir. Ada orang boleh sihir orang sampai mati. Ada orang boleh sihir sehingga orang tu susah menderita dan sebagainya. Sebab itu dikatakan semua ilmu itu dituntut oleh Allah melainkan ilmu sihir. Jadi semua ilmu disebut di dalam Al-Quran dan yang diharamkan satu, iaitu ilmu sihir. Orang Melayu ni pun sebenarnya bukan orang Melayu saja yang ada sihir. Kalau kita lihat pukau-pukau ni, saya pernah dengan mata kepala Bonda sendiri tengok pukau ni orang Arab pukau. Waktu tu kami ada kedai perabot. Kan saya lah duduk-duduk lah tengok orang punya, tapi anak-anak saudara punya. Tiba-tiba dia datang, dia kata nak tengok duit RM50. Allah nak selamatkan, cuba tengok. Saya berfikir, kenapalah orang ni minta duit RM50? Kebetulan tak ada duit, tapi handbag saya tu memang sekepit macam ni. Dia asyik tengok beg saya tu. Bila lama saya tak layan dia, dia pergi ke kedai lain. Ada 2-3 buah kedai. Rupanya dia minta duit RM50 macam tu, dia tengok, orang tu bagi semua duit dia. Malah habis duit dalam laci tu, dia keluar daripada poket dia lagi. Dia ada CCTV, sebab kita orang pergi tengoklah, tonton CCTV setelah dia keluar. Pandainya dia datang suami isteri dengan anak sekali. Jadi mungkin kita tidak menjangka dia jahat, pakai pun kemas dan sebagainya. Tetapi mungkin Bonda kena CP jugalah pukau itu. Tak kenalah sampai tak sedar diri. Tetapi Bonda boleh muntah sampai muntah hijau. Macam keluar benda sampai saya minta anak saudara saya pergi belikan air sebab dah pahit, dah tekak semua, dah tak tahu dah apa yang keluar. Benda tu saya tak tahu lagi berlaku dia pukau kedai yang 2-3 buah selepas tu. Macam pening. Cuma malam tu Bonda ada mimpi macam Allah bagi peringatan lah.
mimpi ada orang macam datang nak cocok, saya tak tahulah kenapa dia nak cocok dari tepi dan sebagainya. Tapi tak tahu, setakat macam tu dan memang dia tak ingat nak relatekan benda tu dengan apa yang berlaku. Tapi itulah sihir, itulah sihir. Jadi sihir ini bukan sahaja bukan sahaja orang kita, bangsa lain pun banyak. Kalau sebab itu ada dalam cerita, kalau siapa suka cerita, tengok cerita-cerita Mak Saleh pun ada sihir. Maknanya bila perkara tu ada dalam cerita, maksudnya ada dalam realiti. Ada dalam realiti. Mereka cuma mungkin menzahirkannya mengikut imajinasi dia. Mungkin tidak sama dengan sebenarnya. Jadi saya nak ceritalah apa yang berlaku di dalam masyarakat kita yang selalu berlaku. Selalunya berlaku sihir ini kerana persaingan yang tidak disenangi. Bukan persaingan yang baik lah. Persaingan yang tidak baik. Kadang-kadang kita macam tak percaya. Tetapi sebelum saya nak cerita ada berlaku sihir ni, kita ni sebenarnya Allah ajar dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang perlu kita baca supaya kita dijauhkan daripada sihir. Selain daripada baca auzubillahi minasyaitanirrajim, ya Allah jauhkan daripada syaitan yang kena rejam, Allah bagi dalam surah Al-Falaq. Cuba baca surah Al-Falaq itu. Sebab itulah kita disunatkan sebelum tidur baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas. Sebab kita nak berlindung daripada sihir. Berlindung daripada syaitan, berlindung daripada musuh-musuh mana-mana saja. Ya. Jadi kepada yang rasa mungkin dia telah kena sihir, banyakkan baca Qul a'udzu birabbil falaq. Surah ini amalkan. Memang ada yang tu. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan daripada tukang-tukang sihir yang mengikat, yang buat kita, ya. Jadi dia sebenarnya bukan orang baik sahaja disihir. Nanti orang kata kerana you lebih, you ada ni maka kena sihir. Ada orang bangga dia kena sihir sebab dia kata sampai aku didengki. Amboi, macam tu bukan? Tidak. Sebenarnya dengki itu bila ada orang nak cuba-cuba ilmu sihir dia pun boleh kena kat orang. Jadi kita berlindung, kita semua besar ke, kecil ke, tua ke, muda ke, cantik ke, tak cantik ke, pandai ke, tak pandai ke, mintalah berlindung kepada Allah daripada sihir. Dan Allah ajar kita jelas-jelas ada satu surah yang patut kita baca untuk mengelakkan daripada kena sihir. Sama ada dah kena atau belum kena, kita bacalah. Ya, kita baca, banyakkan baca. Dan kita pun tak boleh bangga, oh aku tak kena kerana baca. Tak. Kita ni minta pada Allah. Minta pada Allah. Jangan berhenti meminta. Belum kena, sudah kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tempat lain untuk kita meminta. Tidak ada tempat lain untuk kita meminta perlindungan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus terang saya katakan, kadang-kadang kita nak meringankan beban kita. Kita bercerita dengan orang. Kadang-kadang cerita kita dengan orang belum tentu orang itu faham. Belum tentu orang lain boleh terima apa yang kita cerita. Jadi kita nak bercerita pun tengoklah siapa yang kita nak cerita. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bercerita dengan orang yang benar. Terutamanya kalau kita bercerita secara terbuka, contohnya dalam Facebook dan sebagainya, bahagian sihir ini lain daripada penyakit lainnya. Sihir ini boleh menyebabkan orang yang mensihir itu bergembira dengan kejayaannya. Jadi jangan kita beritahu secara terbuka supaya orang yang mensihir itu tidak bergembira dengan apa yang dilakukannya. Tapi hari ini kita baca sihir itu ialah dosa besar. Jadi bagaimanapun kita tidak puas hati dengan orang, bagaimana apa pun, maka sihir itu adalah dosa besar. Dosa yang boleh melaknat kita, yang tidak membenarkan kita masuk syurga. Tengok ya, hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mahu menjaga
umat manusia mengharamkan sihir. Walaupun sihir itu Allah bagi siapa yang nak minta sihir, dia nak jadi nanti kalau orang yang bukan Islam ataupun orang yang imannya agak tipis, dia kata kalau Allah larang, kenapa Allah benarkan? Kalau dia, ini saya pernah berdialog dengan orang asli dulu. Kalau benda tu tak bagus, kenapa Allah benarkan? Ini kita kena belajar akidah lebih sikit lah ya. Allah sebenarnya bukannya nak bagi benda yang tidak bagus, tapi Allah mahu menguji kita. Allah uji orang yang mensihir itu sejauh mana imannya supaya dia tidak melakukan sihir. Dan juga menguji orang yang kena sihir sejauh mana ketabahan dia menerima ujian sihir itu. Sihir ini selalu kadang-kadang biasa sampai mati. Ada orang buat sampai mati. Tidak ada muntah darah terus mati. Tapi ada orang muntah darah kena sakit usus, dia kata dia kena sihir. Sebab dia tak pergi hospital. Dia rasa pelik benar. Dia kata keluar darah ni. Lain itu lain. Tapi kalau kita rasa memang kita kena sihir, cepat-cepatlah baca apa yang Allah berikan dalam Al-Quran. Banyakkan baca. Sebab itu Allah Bonda selalu sangat sebut, kita di mulut kita ni jangan berpisah. Jangan berpisah dengan zikrullah. Jangan berpisah dengan mohon perlindungan kepada Allah. Nak tidur, bangun tidur. Jangan celik tidur terus fikir, aku nak buat apa hari ni. Saya sebut tu sebab Bonda dulu kita lah. Oh hari ni ada temu janji dengan ni. Otak kita ni, dia tangkap tahu tak? Zaman-zaman sibuk dulu. Alamak, hari ni ada janji dengan si Polan. Oh hari ni saya bentang ketah kerja tajuk ni. Petang ni saya pergi beri ceramah ni. Malam ni kena pergi ceramah ni. Ni otak ni. Dia tangkap. Dia tak tangkap pergi kepada kuasa Allah dulu. Belum lagi dia tangkap, alamak artikelku tak siap. Alamak jurnal saya tak ada lagi. Itu tangkap semua dalam pemikiran. Itu saya sesuaikan dengan saya kerja lah. Jadi apapun kesibukan kita, apapun yang kita sentiasa fikir, bangun je mengucap dulu asyhadu alla ilaha, selain daripada doa bangun tidur lah. Kemudian ingat pada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Lepas tu kau nak fikirlah apa benda nak buat. Nak susun jadual, nak susun ini, nak tengok handphone diary apa yang ada hari ini, apa yang perlu disiapkan hari ini. Itu baru kita buat. Jangan kita sentiasa saja ingat. Ni tak bangun pagi-pagi sarapan apa pagi ni budak nak pergi sekolah, bekal tak ada. Sekarang semua musim budak sekolah bawa bekal sebab susah nak pergi kantin. Tak dibenarkan budak keluar daripada tu. Oh lemak, pukul berapa dah ni tak buat sarapan lagi. Mengucap dulu, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan lama, 1 minit je. Tak ambil masa pun. Ini bingkas bangun, ambil semayang. Itu kalau muju ambil semayang dulu, nak pergi tenggek dulu. Apa ni, apa-apa je lah. Dihidupkan tu, duduk ni. Nak bawa bekal. Bunda ni ada pengalaman, sebab tu pandai cakap. Na'udzubillah, janganlah berulang kita punya sifat-sifat yang jahiliah tu. Kita sebab itu Bonda ingatkan, jangan buat macam tu. Apa yang salah Bonda pernah buat, please jangan buat. Bangun, relaxkan diri, ingat Allah, pergi ambil wuduk, lepas mayang ingat lagi Allah, istighfar banyak-banyak. Masak istighfar lagi selagi belum cukup kita rasa, sambil masak kita istighfar dan sebagainya. Tidak perlulah kita duduk beristighfar, tak, kita buat dan kita istighfar. Macamlah juga kalau yang kerja office, bawa kereta, baca Qul A'udzu Falaq banyak-banyak supaya kita jauh daripada sihir dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Dan ini syok-syok cakap. Sekarang habis. Okey. Itu baru yang kedua kita baca tanda dosa besar, iaitu syirik pada Allah dan sihir. Sihir ini memang menyakitkan orang. Sebab tu Allah tidak benarkan. Saya baru saja terima bicara hati, luahan hati. Orang Indonesia kata curahan hati. Dia berniaga kuih. Agak 2-3 tahun lah, hebat jugalah. Saya tengok sendiri pun dia buat kuih boleh tahan sedap dan lakulah macam-macam.
Tiba-tiba dia buat kuih semua mentah. Pakai yang heran lagi, dia punya dapur pembakar boleh rosak. Baru beli. Hantar semula ke kedai. Kedai kata tak ada apa. Ambil balik. Tak boleh panas. Hantar lagi. Sampai dia pulang pembakar. Dia pakai pembakar lama. Dia kata tadi pembakar lama dia rosak. Dia beli baru. Beli lagi. Mixer dia rosak. Beli mixer. Beli bukan blender. Blender meletup. Yang dia baru beli. Meletup. Yang besar tu. Yang industri punya. Meletup. Dia kata dia adun kuih sebesen besar tu buang semua sebab tak boleh jadi. Semua tak jadi. Bila anak dia buat, dia kata anak dia tak ikut resipi. Dia pula buat. Tak jadi juga. Dalam keadaan ni nampak pelik kan? Benda dia yang jenis susah nak percaya benda-benda macam tu. Tapi bila berlaku begitu, inilah yang dikatakan benar ada dikatakan sihir. Sebab Allah sebut adanya sihir. Doalah kepada Allah. 2 minggu dia begitu. Saya pun tidak tahulah macam mana, tetapi mungkin ada keberkatan doa dan sebagainya. Okey, baguslah. Bolehlah, kembalilah dia beraktiviti semula menjual kuih. Saya haraplah kita kepada semualah, tak kira orang Melayu ke orang apa ke, sihir itu dosa besar. Bukannya bila orang lain tu laku kuihnya, kuih kita tidak laku. Kita berniaga ni, semua ada rezeki masing-masing. Doalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki. Pembeli juga, minggu lepas pun dia dah cerita, pembeli juga ada cita rasa. Dia suka A, ada yang suka B, ada yang suka C. Kenapa kita nak cemburu dengan A? Kenapa kita nak cemburu dengan C? Kita doa supaya kita sama-sama naik, sama-sama mendapat rezeki Allah, sama-sama dapat beribadah kepada Allah, sama-sama kalau dapat banyak rezeki kita bersedekah, sama-sama boleh bersedekah dan sebagainya. Dan yang ketiga, wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq. Membunuh itu adalah dosa besar. Melainkan yang benar-benar kalau anda jadi tukang pancung ke, anda jadi tukang gantung ke, itu bilhaq. Maksudnya sudah hukum mengatakan, nanti pula kata, ui, dia kerja kat penjara, dia kerja bahagian ini. Memang mesti ada orang yang, kalau ada yang dihukum bunuh, mesti ada yang menjalankan hukum bunuh tu. Jangan rasa itu satu kesalahan kerana itu bilhaq. Yang tidak di sini ialah qatlun nafs allati harramallah. Membunuh orang, membunuh jiwa, melainkan haram. Membunuh ini pancung ke, pukul ke, cetak ke, apa ke, dengan sengaja. Saya bukan orang undang. Tetapi ada juga bunuh macam sihir tadi. Itu adalah sihir, bunuh lagi. Sama juga orang merompak, dia bunuh orang. Dia kata bunuh tak sengaja, tapi dia bunuh sebab dia nak selamatkan diri dia, sebab dia dah nak kena, maksudnya tuan rumah dah tahu dan dia nak dapat apa harta, maka membunuh sengajalah tu. Tu membunuh. Jadi dapat 2 dosa. Memang dosa ni kadang-kadang bertindih tanpa sebab tu kalau undang-undang pun, kalau kita lihat bila orang tu dijatuhkan hukuman, kita ingat salah dia satu, rupanya berjela-jela kesalahan yang disebut. Sebab ada kesalahan termasuk dalam akta ini, ada kesalahan termasuk akta ini. Saya tak tahulah yang itu tapi kita dengan Allah pun begitu. Ada kesalahan dengki. Sihir, contohnya sihir dan membunuh. Asalnya dengki. Dengki itu dah dosa. Kesalahan dengki. Fitnah, kalau kita fitnah. Dosa fitnah. Membunuh, dosa membunuh. Lepas kalau dah bunuh, pergi cencang-cencang pula. Kita dah menyeksa mayat. Dosa lagi. Itulah yang dikatakan dosa besar. Wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq. Melainkan yang dibenarkan oleh syarak. Jadi janganlah kita tak kiralah bunuh itu secara bunuh menyakitkan fizikal ataupun kita menyeksa orang perasaannya. Sebenarnya saya tambah je di sini, saya Allahu a'lam, yang disebut di sini ialah membunuh betul-betul. Tetapi saya nak ingatkan, jangan sampai kita fitnah orang, sampai orang yang kita fitnah itu
boleh kurus kering tak makan, boleh putus rezekinya, boleh ada macam-macam sebab. Minggu lepas saya dah ceritakan tentang perkara-perkara yang boleh menyinggung seseorang sehingga boleh menyusahkan ataupun menyebabkan orang tu menderita. Kita jauhkanlah ya. Dan seterusnya, dah berapa dah kita baca? Asyirku, as-sihru, qatlun nafs. Yang keempat, aklu riba. Memakan riba. Saya rasa bonda tak sebut lagi kan minggu lepas, harta yang kita tidak boleh makan, termasuk ini utamanya, aklu riba. Makan riba ini adalah kita tidak termasuk yang diampunkan dosa-dosa kecil kalau kita buat. Riba tu bagaimana? Riba tu apa? Riba maksudnya ialah mendapatkan ataupun ada kaedah, contohnya menukar wang dengan wang dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Contoh yang paling mudah lah, kita pinjam duit, kemudian apabila kita kena pulangkan lebih. Dulu-dulu ada ceti kita panggil. Pinjam RM10 bayar RM12. Nanti sahabat-sahabat semua tanya, bagaimana kita pinjam duit di bank? Kita pinjam RM150,000. Tiba-tiba dia punya bayar-bayar kira-kira dah RM600,000. Adik cuba perhati nanti. Buat beli rumah RM300,000 jadi RM700-800 kita bayar. Ada bank yang telah diakadkan dengan betul, dengan cara pinjamannya dengan betul. Bukan maksudnya bila you pinjam kena pulang sekian. Tapi dia mengira tentang macam-macam dia cara akadnya supaya dia bukanlah yang lebih itu dianggap sebagai faedah. Tetapi ada dikatakan wang pengurusan, ada dikatakan keuntungan dan sebagainya. Jadi kepada semua pilihlah bank yang menggunakan perbankan Islam. Saya tak kata bank Islam saja, yang memilih perbankan Islam. Mudah-mudahan, saya pun tak tahu, ada juga kadang-kadang syubha, tetapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selamat daripada perkara yang riba tadi. Cuma pinjaman yang macam alung semua itu jelas ada ribanya. Dia memang, jadi sebab itu jauhi perkara tu. Sama ada kita sebagai peminjam ataupun yang memberi pinjam, apabila dia berlaku begitu maka dia dikatakan riba. Dahlah kita terancam nyawa kerana alung tadi. Ada lagi dah awal-awal pun memang haram dan kita tidak diampunkan dosa. Jadi kita jaga tu semua supaya kita tidak berlaku. Saya rasa saya tak habis untuk baca semua tentang, nak terangkan satu-satu ni tentang dosa besar. Kita akan sambung hari Khamis lah. Cuma sikit saya nak sebut tentang riba ini supaya minggu depan, supaya hari Selasa kita tak ulang balik. Aklu riba ini sebenarnya lebih kepada ketabahan kita, ketabahan kita untuk tidak melibatkan diri dengan riba. Sama dengan rasuah juga. Mungkin kita menghadapi masalah keuangan, lalu kita terlibat dengan perkara yang kita rasa boleh kot pinjam ni, boleh kot pakai je ni, dah terpaksa nak beli tu beli ni dan sebagainya, maka kita terlibat dengan riba. Jadi itu yang perlu kita jauhkan. Sungguhnya Allah tu mengingatkan kita, ada berkaitan semua hukum ni di antara satu dengan lain. Allah dah ingatkan kita. Wala tubazzir tabzira. Jangan kamu membazir, sebab kita membazir itu kanu min akhwani syaitan. Sebab kadang-kadang kerana pembaziran itu menyebabkan kita perlu kepada pinjaman keuangan. Tanpa kita fikir pinjaman itu membawa kepada riba ataupun tidak. Kita seolah tak ada masa untuk fikir yang kita pinjam ini dibenarkan oleh Allah ataupun tidak. Saya harap macam juga saya sebutkan dulu tentang wasiat, tentang apa sahaja, dia ada pakarnya. Jadi kepada yang nak pinjam ni, cari pakar dia.
pergi ke bank, duduk bincang elok-elok, saya tak nak yang riba, saya nak yang ni, mereka akan terangkan. Okay? Dan anda berasa selesa dengan penjelasan itu dan kita boleh gunakan dengan rasa tenang. Jangan gopoh kalau kita buat benda, kita tidak gopoh. Kita minta penjelasan. Kalau rasa tidak puas hati lagi, pergi kepada pakar. Banyak yang pakar-pakar syariah tentang harta untuk kita dapatkan penjelasan dengan baik tentang perkara riba dan sebagainya supaya kita tidak terlibat dengan riba. Atau kerana kita ni kadang-kadang takut dengan bayang-bayang kita sendiri, tak tahu hukum, tak bertanya. Simpan duit, simpan kat rumah, takut riba. Tak beli rumah sebab tak nak pinjam duit, takut riba. Tak itu, tak ini, tak beli itu, tak beli ini. Ada satu cerita agak kelakar tapi saya pun rasa tak puas hati juga lah. Ada seorang hamba Allah ni, dia tak nak beli kereta sebab dia kata tak ada duit. Nanti yang pinjam-pinjam kat bank tu riba. Okey lah, kita kata bolehlah kereta used car ikut kemampuan kan. Tapi dia pergi panggil jiran. Orang lelaki naik motor. Onceng naik motor. Lelaki kot, dia perempuan. Mana yang dosa tu? Jadi elak dosa ni, dapat dosa ni. Naik motor orang lelaki. Bayangkanlah. Kan? Itu mesti dosa. Saya pun dulu-dulu gitu juga. Duduk kampung kan, tak kena faham. Tapi dululah zaman saya nak kata budak tu dah balik aku juga. Okey. Kalau kita tahu, kita jangan buat. Nak elakkan diri daripada riba, tak beli kereta, tak beli motor, tak ada duit, tumpang motor orang lelaki, awak perempuan. Ataupun awak lelaki bawa perempuan. Dosa juga yang bukan mahram. So okey. Jadi kita kena, saya nasihatkan, kalau nak dapat yang halal, pergi nasihat, minta nasihat, dengar. Yang mana ada riba, yang tak ada, yang mana tak ada riba. Itu kalau nak pinjam yang besar-besar lah. Tapi kalau nak pinjam RM30, lepas tu ada orang pula kata, okey kalau you pinjam RM20, lepas ni balik RM25. Itu jelaslah riba. Jadi kita kena belajar semua. Setakat kita bukan nak mendalami ilmu itu sebagai seorang pakar dalam bidang tu, tetapi kita kita belajar ataupun kita cuba untuk faham. Kita cuba untuk faham untuk diri kita je lah. Kalau kita tak nak mengajar orang pun, untuk diri kita. Sebab itu saya kata pergi kepada pakar. Di bank tu ada, dia ada penasihat dia, konsultan dia bahagian harta. Kalau rasa tak puas hati, pergi cari opinion pandangan orang lain juga. Yang memang kita tahu dia pakar syariah dan pakar harta. Sebab kadang-kadang juga ada ustazah macam saya ni, saya bukan pakar dalam bidang harta dan sebagainya. Kalau untuk makan untuk diri sendiri, fahamlah. Tapi nak ceritakan orang secara detail itu bukanlah saya bidang akidah, falsafah ataupun falsafah Islam lebih detailnya. Dan bila dah jadi pensyarah ni, jadi pula dalam dakwah kesenian. Jadi sebab itu basic untuk ilmu syariah tu ada. Tapi nak terangkan satu-satu begitu, bolehlah secara basicnya itu boleh. Tapi kalau anda rasa nak puas hati, dengar nasihat. Dengarlah, pergi ke bank, minta konsultan syariahnya terangkan, terutamanya lah. Dan kalau nak puas hati, pergilah ramai pakar-pakar syariah perbankan. Pergi pejabat mufti pun bagus. Tanya siapa yang boleh beri nasihat pada dia. Okey, saya rasa cukup untuk hari ini. Kita ada banyak lagi, ada 3 lagi dosa besar selain daripada yang Bonda sebutkan tadi, bahawa ada dosa besar yang tak tersebut dalam 7 ni tapi ulama menganggap dia dosa besar. Iaitulah setiap yang ada dalam Al-Quran menyebutkan di akhirnya dengan azabun alim ataupun dibalas dengan neraka, maka itu dianggap dosa besar. Tetapi dalam hadis ini disebutkan ada 7 dan hari ini kita baca 4. InsyaAllah ada 3 lagi, kita sambung hari Selasa insyaAllah. Benda ni tak boleh duduk lama-lama, nanti
Lepas ni macam tak apa, sihat, doakan benda sihat, dan saya doakan para sahabat semua juga sihat-sihat, dirahmati Allah, sentiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibukakan hati untuk membuat kebaikan. Ya Allah, jauhilah daripada syirik, jauhilah daripada sihir. Ya Allah, janganlah kita pada yang semua, supaya kita tidak terlibat kena sihir, apatah lagi mensihir. Begitu juga apa-apa sahaja yang melibatkan dosa besar, kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon rahmat Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami melakukan dosa besar dan dosa kecil. Ya Allah, semua dosa kita tak mahu lakukan. Ya Allah, kita mintalah kepada Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. استغفر الله العظيم الذي لا والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.